Assalamualaikum, kami dari kelas MBM 1A ingin membentangkan cabaran liberalisme dalam pemikiran Muslim di Malaysia. Dalam grup ini terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Siti Nur Akilah Shakira, dan kawan-kawan saya Siti Nur Hifah Syabirah, Nur Syamila Aina dan Nur Syafiqah binti Roslan. Okey, objektif untuk kita bentangkan hari ini ialah untuk memahami tentang maksud dan asal-usul kewujudan liberalisme. Yang kedua, untuk mengenal pasti ciri-ciri pemikiran Islam liberal dalam Malaysia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cabaran liberalisme dalam pemikiran Muslim di Malaysia. Okey, mari kita lihat pada maksud liberalisme. Okey, berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, liberalisme bermaksud sifat yang cenderung kepada kebebasan dan pendirian yang mahukan demokrasi dalam ekonomi. Ia juga berasal daripada bahasa Latin liber, iaitu membawa maksud kebebasan. Jadi sejak abad ke-20 lagi, dunia Islam menghadapi cabaran pemikiran barat yang datangnya daripada cendekiawan yang berfikiran sekular dan liberal. Akibat daripada pertepungan ini, maka wujud pelbagai Islam yang mempunyai konsep yang berbeza, iaitu Islam sekular, Islam liberal, Islam hadari dan Islam fundamental. Jika kita lihat pada hari ini, istilah Islam liberal sudah menjadi sebutan dan digunakan secara meluas. Hal ini mewujudkan kebimbangan kepada umat Islam kerana ia merupakan tiket mudah kepada pejuang Formosa Songsang yang menghalalkan tafsiran mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Roslan daripada NBM 1A. Okey, jadi hari ini saya akan membahaskan tentang ciri-ciri liberalism Islam di Malaysia. So, ada beberapa ciri-cirinya. Antaranya, yang pertama adalah penghormatan terhadap kebebasan individu. Jadi yang kedua pula adalah pengaruh pemikiran barat, dan yang ketiga, Islam moderate. Jadi kat sini saya akan membahaskan tentang penghormatan terhadap kebebasan individu. Jadi liberalism ni dia menekankan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi mengikut pemikiran masing-masing. Jadi mereka ni bebas untuk menyuarakan pendapat tanpa takut akan tindakan seterusnya daripada pemerintah ataupun daripada organisasi yang berkuasa. Seterusnya adalah kebebasan beragama. Jadi liberalism ni mereka hormat akan keputusan individu untuk memilih dan juga menganuti agama yang mereka pilih. Jadi individu ni dia ada kebebasan nak beribadah dan ikut praktik mengikut pilihan mereka sendiri. Jadi sebagai contoh, liberalism ni memperjuangkan kelompok agama pagan orang asli. Itu adalah salah satu contoh sebagai kebebasan beragama. Seterusnya untuk kebebasan berusaha, okey, liberalism ni dia menyokong kebebasan ekonomi dan juga perniagaan, yang mana individu tu ada hak untuk menjalankan perniagaan, mencari nafkah tanpa masuk campur berlebihan daripada pihak kerajaan dan organisasi yang lain. Yang terakhir sekali adalah kebebasan memilih. Jadi individu yang mempunyai pemikiran liberalism ni bebas untuk memilih mungkin pasangan sendiri, sama ada mahukan pasangan lelaki atau perempuan. Mereka juga bebas memilih gaya hidup mengikut preferensi masing-masing tanpa mengikut hukum syarak. Nama saya Nur Syamila Aina. Saya akan terangkan tentang pengaruh pemikiran barat. Yang pertama ialah kebebasan individu. Liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai nilai yang mendasar. Prinsip ini berasal dari pemikiran falsafah barat iaitu John Locke yang memandang individu memiliki hak alami untuk kebebasan, hak milik dan hak-hak peribadi lainnya. Yang kedua, hak asasi manusia. Liberalisme mempromosikan hak asasi manusia universal termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan hak-hak lainnya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Konsep ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Dipengaruhi oleh pemikiran filosof barat seperti Montesquieu. Yang keempat, pemerintahan demokratis. Liberalisme mendorong sistem pemerintahan demokratis di mana rakyat memiliki kekuasaan politik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dipengaruhi oleh pemikiran filsuf barat seperti John Stuart Mill dan Rousseau. Pengaruh pemikiran barat dalam liberalisme mencerminkan perkembangan pemikiran dan filsafat politik di Eropah dan Amerika. Meskipun demikian, liberalisme mengalami perkembangan dan penyesuaian dalam konteks budaya dan sosial yang berbeza di seluruh dunia. Assalamualaikum, saya Afifah Syabirah akan membahaskan topik ketiga iaitu Islam moderate.
Kebebasan berfikir dan beragama. Islam moderat menekankan pentingnya kebebasan berfikir, berekspresi dan beragama bagi individu memiliki hak untuk memilih dan menganut agama mereka dengan bebas tanpa paksaan. Yang kedua, akomodasi terhadap modernitas. Islam moderat cuba untuk memadukan nilai Islam dengan tuntutan dan tantangan aman moden. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Islam moderat menekankan perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandangkan agama, jantina atau latar belakang sosial. Dan yang keempat, toleransi dan kebinaan. Mengajarkan sikap toleransi terhadap pemahaman dan praktik Islam yang berbeza serta dalam masyarakat yang multikultural dan mempromosikan perhargaan terhadap perbezaan dan menghormati hak individu untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang cabaran liberalisme dalam pemikiran Muslim di Malaysia. Saya akan membahaskan 3 topik iaitu yang pertama, pemikiran rasionalisme dan sekularisme. Yang kedua, mempromosi nilai-nilai barat. Dan ketiga, penolakan terhadap syariah. Yang pertama, pemikiran rasionalisme dan sekularisme. Rasionalisme dan sekularisme telah digunakan oleh negara-negara barat untuk menghapuskan Islam melalui kuasa fizikal dan mental. Oleh itu, ia menolak semua aspek pemikiran yang berasaskan mukjizat dan wahyu, dan ia menggunakan hujah dan teori saintifik. Yang kedua, mempromosi nilai-nilai barat. Faktor utama penyebaran ideologi ini dengan begitu pantas ke seluruh dunia. Rakyat Malaysia berada di kedudukan ke-9 tertinggi di dunia dalam penggunaan media sosial termasuk Facebook, Twitter, TikTok dan blog. LGBT. Pengiktirafan golongan LGBT adalah subjek yang hangat dibincangkan dalam media mengenai agenda barat. Mereka beriktikad untuk berselingkuh di bawah pemerintahan untuk memperjuangkan hak asasi mereka di atas nama hak kesamarataan. Dan yang akhir sekali, penolakan terhadap syariah. Perlembagaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara terus menyokong Islam. Murtad adalah contoh yang paling ketara tentang penolakan syariah Islam di Malaysia. Dan akhir sekali, sebagai penutup, dari penjelasan tentang pemikiran Islam di atas dapat kita simpulkan bahawa pemikiran Islam liberal adalah pemikiran yang berbahaya bagi akidah umat Islam dan menyalahi prinsip-prinsip Islam baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariah dan akhlak. Pemikiran Islam liberal adalah merupakan bentuk bid'ah yang besar dalam agama yang boleh menjejaskan akidah umat Islam hari ini dan generasi akan datang. Terima kasih.